Ni apa satu kelas ke apa macam mana ni? Dia kita open pada pelajar jabatan Oh, dan juga open pada pelajar-pelajar fakulti jugalah yang boleh join. kira mingguan eh? Di jabatan kimia memang pukul 10 hingga pukul 11 ni memang dalam jadual kuliah memang tak ada, kita kosongkan. Untuk aktiviti sama ada SQ macam halakah ni ataupun uh, apa nama ni, penjumpa dengan PA, aktiviti dengan PA. Mana 10 hingga 11 hari Isnin ni kosong lah. Oh, 10-11 hari Senin. Ya, Setiap minggu. setiap minggu. Sihat Ustaz Akid lah, sihat. Alhamdulillah. Macam tu lah kita bolehlah Okay. sikit-sikit. Alright. Saya rasa dah kita boleh mulakan insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita ada juga apa nama ni, peserta-peserta kita Ustaz Akid daripada apa nama ni, sahabat-sahabat yang bukan Islam lah insya-Allah. Jadi yang dimulakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nakib Hamdan, pensyarah Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, dan para pensyarah yang hadir jika ada, dan juga pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah seperti mana dirancang, pada pagi ini hari Isnin 11 April 2022 bersamaan dengan 9 Ramadan 1443 Hijrah. Okey. Kita telah rancang untuk lakukan satu program santai ya. Kita taklah serius, kita bersantai, berkongsi pandangan Ustaz akan share dengan kita, dan juga kita boleh bertanya dan berkongsi pandangan kita nak luahkan perasaan ke apa, Q&A, ada soalan dan sebagainya. Dan sejam ni kita manfaatkan insya-Allah. Jadi Ustaz, sepatutnya jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Amir Irsyad Saim daripada ni pegawai High Awak Islam, Pusat Islam UTM. Tapi pada pagi tadi Ustaz maklumkan pada saya, Ustaz Amir, yang beliau dan keluarga diuji dengan positif COVID-19 lah tengah sibuk nak yalah nak bawa nak start kuarantin dan sebagainya. Dan Ustaz sendiri pun dah ada simptom, wife dia dulu yang kena, dia pun ada simptom. Jadi tak apalah. Jadi saya pun alhamdulillah kita hari ni adik-adik pelajar kita dapat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nakib Hamdan, pensyarah hebat kita ni daripada Akademi Tamadun Islam. Okey, apa nama ni, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okey, Ustaz Dr. Nakib kita ni pensyarah muda lagi pensyarah muda lagi di UTM. Apa nama ni, banyak juga menulis buku berkenaan dengan feed makanan sebagainya. Saya pun ada beli buku-buku yang apa nama ni, yang dia ditulis oleh Ustaz Dr. Nakib ni, okey. Ada di pasaran banyak buku beliau. Um, uh, Bidang Ustaz Nakib yang daripada degrinya Usuluddin ke Usul Fiqh Ustaz Dr. Nakib? Syariah, syariah. Syariah kan? Syariah. Dan PhD beliau degree di Lucy Al-Azhar Ustaz Nakib, Mesir, dan saya percaya PhD beliau di Universiti Malaya. Saya dengan Dr. Nakib ni kami sama-sama berkursus sekali lah dalam apa nama ni, kursus masa awal je pensyarah HKM itu tahun 2019. Kami ni dah bersahabat lah sejak 2019. Dan Ustaz Dr. Nakib ni PhD beliau di Universiti Malaya, dan beliau mula bertugas di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2019 lah. Alhamdulillah, hebat orangnya, banyak menulis, berkongsi. Dan juga inilah jemputan, kalau kita panggil jemputan program macam ni, Ustaz Nakib ni sentiasa on lah. Saya terima kasih banyak Ustaz Nakib. Last minute pun nak ganti Ustaz Amir yang ada musibah.
pun on juga. Alhamdulillah. Demi apa? Demi adik-adik pelajar kita lah yang kita nak raikan pada hari ini dalam 1 jam yang kita harapkan dapat bermanfaat kepada semua insya-Allah. Jadi Ustaz, um, sepenuh Ramadan ni tajuk kita tu pun kita pilih lah Ramadan kita. Ramadan kita. Right? Basically datangnya ilham ni bila kita apa nama ni rasakan ada setengah daripada rakan-rakan kita yang rasa Ramadan ni bukan untuk dia sebenarnya. Ramadan bukan untuk akulah. Jadi monolog macam tu sebab um, bulan Ramadan ni untuk orang yang rajin ke masjid, untuk orang yang rajin baca Quran, yang hebat baca Quran, yang solatnya hebat, banyak solat sunat dan sebagainya. Aku ni biasa-biasa je kan. Baca Quran pun baru Iqra 3 katakanlah contoh. Solat pun cukup-cukup je 5 waktu tu dan solat sunat pun jarang-jarang kan. Bulan Ramadan ni macam bukan untuk aku je. Jadi timbul perasaan macam tu. Jadi kita nak apa nama ni nak kita rasakan bahawa Ramadan ni semangat Ramadan bulan Ramadan ni Allah Taala turunkan bulan special ni untuk kita semua, bukan untuk certain orang, orang yang kuat amalan dan sebagainya, tapi untuk kita semua ustaz. Mana kita nak uh, begitu perasaannya kepada seluruh inilah pelajar-pelajar kita sendiri. Kita rasakan Ramadan ni walaupun kita ni amal kita sikit tapi kita cuba tingkatkan. Saya terdengar satu kuliah daripada Ustaz Zahid Idrus yang katakan kalau kita nak jadikan bulan Ramadan ni bulan yang baca Quran, ini bukan bulannya. Nak jadikan bulan Ramadan ni bulan untuk banyak solat, ini bukan bulannya. Okey. Tapi bulan Ramadan ialah bulan yang kita nak tingkatkan amalan kita. Yang sebelum ni yang sikit jadi makin banyak. Macam saya pula nak bagi ceramah ni Ustaz Rakib Tapi kita tak Boleh nak lah tu ganti panjang-panjang. tu. Moderator kena bagi sikit je nak panaskan. Okey. Jadi saya dengan ini mempersilakan Ustaz Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nakib Hamdan, Syarah Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan, Universiti Malaysia untuk sama-sama kita berkongsi pada pagi yang mulia ini 9 Ramadan mengupas tajuk Ramadan kita. Jadi kita agak santai Ustaz tak adalah kita serius sangat dengan adik-adik sejam ni. Insya-Allah. Ustaz silakan Ustaz. Panjang pula intro. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Dr. Faizwan atas jemputan last minute ni. Jadi kepada adik-adik pelajar yang saya kasihi sekalian. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini kita meneruskanlah kita punya puasa pada bulan Ramadan yang mana kita tahu semua orang tahulah kan kalau Ramadan ini dia akan datang setahun sekali. Cumanya dia datang itu berbeza bulan kan. Sebabnya kalau kita tengok antara hikmah lah kan kenapa Allah Taala tak menjadikan bulan Ramadan ni dia mengikut kalender Masihi kan, maksudnya kalender matahari, tetapi dia ikut kalender bulan. Dan kita tahu kalender ni ada banyak jenis lah kan, kita ada kalender matahari Masihi, kita ada kalender bulan, kalender Qamari atau kalender Hijriah. Dan bagi tamadun-tamadun yang lampau kan, contohnya macam tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Mesir sebagai contoh, mereka mempunyai kalender-kalender yang masing-masing. Ada kalender yang berdasarkan bintang, pergerakan bintang. Jadi semua itu menjadikan perbezaan pada, maksudnya di bumi itu sama, cuma perbezaan apa yang kita akan rasa pada setiap bulan. Katakan kalau Allah SWT jadikan bulan Ramadan itu jatuhnya pada bulan 7 contohnya mengikut kalender Masihi. Jadi bagi negara ataupun umat Islam yang berada di negara-negara 4 musim, sebulan 7 tu musimnya adalah sama je, musim panas je. Dan kalau kami di Mesir bulan 7, bulan 8, bulan 9 tu panas tu memang panas lah. Dan kalau di Timur Tengah panas tu memang panas. Jadi kita dah merasai puasa tu panjang kan, sampai 16 jam, 17 jam. Dan subuh pukul 2.30, pukul 3 subuh pagi. Buka puasa nanti pukul 8, 8.30.
Jadi malam tu pendek kan. Tarawih Isyak tu pukul 10.30 sampai pukul 2.30 tu 4 jam je ada waktu malam. Malam tu pendek. Jadi malam biasa tak tidur lah. Jadi katakan kalau bulan Ramadan itu jatuh pada bulan ke-7, so kita akan rasa yang sama sampai mati. Tapi hikmahnya Allah Taala jadikan bulan Ramadan itu Allah Taala mengikut kalender bulan. Jadi bila ikut kalender bulan kita akan rasa semua benda. Kan ada masanya kita akan puasa musim panas. Dan kalau di Malaysia pun kita bukanlah tak ada negara 4 musim, tapi kita ada musim hujan, ada yang kadang-kadang panas lah juga kan. Kemudian ada masa musim yang yang santai macam sekarang ni panas sejuk. Mungkin sekarang ni masalah ekosistem lah kan, masalah yalah masalah iklim yang menjadikan kita tak stabil, tapi secara umumnya itu antara hikmahnya. Sebab apa? Sebab Allah Taala nak bagi kita merasai semua situasi. Jadi itu juga hikmah yang mana Allah Taala jadikan puasa kan, untuk merasai orang-orang, untuk bagi orang yang tidak pernah merasa lapar, merasai kelaparan. Dalam keadaan kita lapar, kita akan rasa sama dengan orang lain. Untuk merasai sama seperti orang lain itu memang salah satu daripada tujuan-tujuan ibadah. Kan? Untuk mengelakkan manusia itu daripada mengangkat diri, meninggi diri. Dan sebab itu bila kita bersolat, kita duduk satu saf. Ini kalau zaman sebelum pandemik lah. Kan? Tapi insyaAllah sekarang ni kita akan boleh solat pada tempat yang sama, pada saf yang sama, pada level yang sama. Dan kalau kita bertawaf, kita akan pakai baju yang sama. Baju putih, atas bawah tutup, maksudnya di bahagian atas dan juga di bahagian bawah kan. Semua akan pakai pakaian yang sama regardless of your position kan. Tak kira apa sahaja pangkat, apa sahaja jawatan yang kita ada, menteri ke siapa ke, semua akan pakai pakaian yang sama. Begitu juga dengan solat dan kita akan solat pada saf yang sama. Dan Nabi SAW kata saf yang terbaik adalah saf yang depan kan. Walaupun kita ni orang Melayu, kadang kita masuk kita duduk belakang sekali kan. Kita akan mula dari belakang kan, sampai ke depan. Kan? Kalau kita pergi majlis makan-makan pun, kalau orang Melayu ni kita duduk ke belakang dulu. Kan? Siapa yang masuk dia akan pergi ke depan. Solat pun sama. Tapi sebenarnya apa yang Nabi SAW ajar adalah kita duduk di depan dulu, kemudian kita ke belakang. Dia balik kepada puasa, puasa pun sama. Untuk kita merasai kelaparan. Lapar bagaimana orang-orang lain itu kelaparan. Kan lapar bagaimana orang lain itu dahaga. Bagaimana manusia di negara Afrika sebagai contoh, di benua Afrika sebagai contoh, kan, tidak ada akses makan. Even kawan-kawan kita di fakulti, kawan-kawan kita di sekolah, kawan-kawan kita di universiti pun kita tahu. Sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu, dia tu kelaparan. Saya sendiri masa di Mesir saya ada pengalaman lah. Di Mesir 5 tahun. So 2 tahun pertama tu saya duduk dengan, masih duduk dengan kawan-kawan yang biasa yang mendapat bantuan kewangan dan sebagainya. So kita tak ada masalah. Bila masuk tahun yang ketiga dan keempat itu, Allah izin saya duduk dengan satu rumah orang Kemboja, dan juga ada seorang kawan orang Malaysia yang memang dia makan itu memang tidak kemampuan. Dan dia pernah makan Maggi, dia pernah mampu untuk makan hanya Maggi pagi sekali dan petang sekali. Dan selama sebulan dia buat macam tu. Kalau rakan-rakan di Kemboja, rakan saya yang Kemboja, housemate saya tu, untuk makan daging itu setahun sekali. Dan bila masa dia orang makan, dia orang hanya makan pada hari raya haji. Kan? Begitu juga dengan rakan-rakan daripada Indonesia kan. Bila kita pergi melawat ke tempat-tempat di rumah mereka, so mereka akan jamu, meraihkan tetamu itu memang satu perkara yang biasa kita lah bagi masyarakat kita. Macam apa yang mereka akan jamu? Mereka akan jamu nasi putih dan mereka akan jamu telur goreng dan kuahnya itu adalah daripada serbuk-serbuk Indomie kan. Supaya ada rasa kan, serbuk Indomie dan juga sambal lah. Indonesia ni memang terkenal dengan sambalnya, dengan sambal. Itu sahaja. Jadi kehadiran Ramadan itu menjadi satu peluang untuk kita merasai tentang kelaparan. Dan ada manusia yang memang terlupa bagaimana bagaimana rasa lapar itu kan, kerana mereka tidak mempunyai masalah untuk makan. Tetapi ada rakan-rakan kita yang memang mempunyai masalah untuk makan. Jadi
perkara itu dia akan membangkitkan perasaan kejiwaan kita dan kebersamaan kita dan dengan rakan-rakan yang lain, dengan masyarakat yang lain. Jadi sebab itu dalam Al-Quran bila Allah sebut, Allah menyeru tentang ayat tentang berpuasa, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Dan jadi itu adalah seruan yang kita kata kalau dalam bahasa Arab ataupun istilahnya kita panggil sebagai Nida'ur Rahman kan. Seruan daripada Ar-Rahman, seruan daripada Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kemudian Allah kata apa? Kutiba alaikumussyam, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Jadi puasa itu adalah satu kewajipan. Kan? Satu kewajipan, nanti kita akan kalau ada orang-orang yang tidak berkemampuan, maka itu adalah satu perkara yang dimaafkanlah. Kan? Sakit, mungkin mengandung, ataupun dalam musafir, ataupun situasi-situasi yang memerlukan untuk dia memilih maslahat yang lebih besar, memilih perkara yang lebih besar yang membenarkannya untuk berpuasa. Atau para sahabat Nabi SAW pun sendiri ketika mana berperang, ada yang berpuasa dan ada yang tak berpuasa. Dan Nabi SAW sendiri pernah menegur sahabat yang berpuasa ketika nak berperang. Kerana apa? Mereka memerlukan kekuatan untuk berperang. Okay. Allah kata apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ia telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi, puasa ini bukanlah satu perkara yang asing sebenarnya daripada manusia. Kan dalam proses kerohanian, dalam proses manusia untuk mencapai tingkatan rohani yang tertinggi, salah satu daripada option yang ada adalah melalui puasa. Dan cumanya puasa pada umat-umat yang terdahulu itu dia berbeza dengan kita sekarang. Dan puasa umat terdahulu dia berbeza dengan kita sekarang. Ada larangan-larangan yang mungkin zaman dahulu itu dilarang, tetapi kaedah berpuasa pada zaman kita ini tidak dilarang. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan solat. Solat pada zaman Nabi Musa AS tidak sama dengan pada zaman kita, Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Musa, solatnya itu 50 kali. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW, solatnya hanya 5 kali. Begitu juga dengan syariat-syariat yang lain. Syariat tentang bertaubat. Pada zaman Nabi Musa AS, taubatnya itu, taubat nasuhanya itu adalah dengan membunuh dirinya sendiri. Kenapa itu kita tak tahu. Itu adalah syariat pada zaman tersebut yang mana Allah SWT berikan kepada mereka. Begitu juga dengan syariat pada zaman Nabi Musa dari segi membersihkan pakaian, membersihkan najis. Kalau pada zaman Nabi Musa AS, syariat membersihkan pakaian, membersihkan najis itu adalah dengan memotong kawasan najis tersebut. Jadi bila baju terkena najis sebagai contoh, maka ia perlu digunting dan ditampal dengan perca kain yang lain, yang baru, yang bersih. Sebab itu Nabi Musa AS ini antara Nabi yang paling banyak pakaiannya itu adalah paling banyak yang bertampal. Dan kerana apa? Syariatnya begitu. Begitu juga dengan syariat perkahwinan. Kan? Zaman Nabi Muhammad SAW kita tidak boleh berkahwin sesama adik-beradik, berkahwin dengan mahram. Tapi pada zaman Nabi Adam AS, perkahwinan sesama adik-beradik itu dibenarkan kerana itu sahaja yang ada. Dan kerana itu sahaja yang ada. Jadi puasa itu adalah satu perkara yang sudah ada pada umat-umat terdahulu. Cumanya kaedahnya, kaifiatnya, larangannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya mungkin berbeza dengan apa yang kita ada sekarang. Dan kalau kita tengok dalam tamadun kemanusiaan sendiri, tamadun-tamadun yang ada, dan agama-agama yang lain pun sama mempunyai puasa itu sebagai salah satu daripada kaedah meditasi. Salah satu daripada jalan kerohanian. Cumanya ia berbeza dengan apa yang ada daripada zaman daripada syariat Islam. Jadi manusia itu secara umumnya mengiktiraf dan puasa itu adalah salah satu daripada cara untuk mencapai tingkatan kerohanian masing-masing. Dan bagi umat Islam kita percaya bahawa tingkatan kerohanian yang tertinggi daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga kamu itu bertakwa. Jadi takwa itu apa? Adalah secara umum kita boleh kata dia buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Sebab apa? Sebab sepanjang
seharian manusia itu berpuasa tanpa ada pengawasan daripada sesiapa. Sebab puasa ini dia berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain, kan. Sebab dia adalah ibadat yang bersifat at-tarku, ibadat yang bersifat meninggalkan. Bukan al-fi'lu. Al-fi'lu ni dia buat. Kan kalau kita tengok ibadat salat sebagai contoh. Kan, orang nampak kita salat. Kita membayar zakat. Orang akan nampak kita bayar zakat. Kita memberi memberi sedekah, memberikan infak. Orang akan nampak kita memberi sedekah, orang akan nampak kita berinfak. Kemudian kita berzikir, kita membaca Al-Quran. Semua itu menyebabkan al-fi'lu yang orang akan nampak untuk kita buat. Kan? Tetapi ia terbuka, mudah untuk untuk sampai kepada riak. Manusia itu dibuat sesuatu itu kerana manusia. Dan ria'an nas, untuk supaya manusia itu melihat apa yang dia nampak, untuk dipertontonkan kepada manusia. Tetapi berbeza dengan solat. Solat ini dia adalah ibadah yang bersifat tinggal. Tinggal apa? Tinggal daripada makan dan minum, dan juga persetubuhan antara suami dan isteri. Maksudnya tinggal daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi sepatutnya puasa kita itu bukanlah terhad semata-mata kepada meninggalkan larangan-larangan yang menyebabkan puasa itu terbatal. Bukan terbatal dari segi taklifan, ibadat puasa itu. Tetapi dosa puasa, pahala puasa itu juga perlu kita tahan. Sepanjang puasa itu kita disuruh untuk kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala dosa kita. Sebab tu Nabi kata berkemungkinan seseorang itu dia berpuasa tetapi dia tidak mendapat apa-apa pun daripada puasa yang dia lakukan. Kerana apa? Kerana dia tidak menjaga lidahnya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, kan, menjaga matanya. Sedangkan puasa itu tidaklah mahu semata-mata dengan kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Tetapi perkara yang membatalkan pahala puasa, mengurangkan pahala puasa juga sepatutnya kita kena kurangkan. Okay, seterusnya, dalam bulan puasa ini juga satu satu syariat yang besar, kan. Sebab itu ia merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam, kan. Nabi SAW sebut, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Dan jadi salah satu daripada terbinanya Islam itu, rukun Islam itu adalah dengan puasa. Jadi tanpa puasa ia akan menjadikan seseorang itu cacat. Tetapi bagi orang yang diberikan kelapangan, diberikan kelonggaran oleh Allah Taala untuk tidak berpuasa, maka dia mempunyai pilihan. Rukhsah, sama ada dia nak berpuasa, teruskan berpuasa ataupun tidak meneruskan puasanya. Itu adalah satu kita panggil satu hadiah daripada Allah SWT. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Berikanlah kemudahan, berikanlah berita gembira kepada manusia tentang ibadat-ibadat yang ingin dilakukan. Begitu juga dengan orang perempuan yang memang tidak boleh berpuasa. Maka janganlah kita bersedih, kerana tidak berpuasa kita itu pun sebenarnya adalah satu ibadah kepada Allah SWT. Satu kepatuhan kepada Allah SWT. Sebab kalau kita berpuasa, kita berdosa. Jadi bila kita tidak boleh berpuasa, bila kita tidak boleh membaca Al-Quran, sebenarnya banyak lagi perkara-perkara lain yang kita boleh buat di dalam bulan Ramadan. Dan Allah SWT itu dia tidak akan memberatkan seseorang dengan sesuatu yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak akan memberatkan seseorang luar daripada kemampuan dia. Jadi selain daripada berpuasa di dalam bulan Ramadan, kita tahu Ramadan ini dia bukan semata, dia adalah satu bulan yang biasa sebagaimana bulan-bulan yang lain tanpa ada puasa. Jadi Ramadan itu dia menjadi mulia dengan sebab kehadiran pakej-pakej yang lain, kehadiran syariat-syariat yang lain yang dikhususkan di dalam bulan Ramadan. Bukan dikhususkan, maksudnya yang yang mengangkat martabat bulan Ramadan.
Sebab itu, apabila seseorang, kita bincang dari segi manusia, manusia ataupun haiwan, apabila seseorang manusia ataupun seseekor haiwan itu, dia disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka dia akan terangkat kemuliaannya. Kan? Kita manusia yang biasa, bagaimana untuk kita mengangkat kemuliaan kita apabila kita bersahabat, kita berkawan dengan orang-orang yang lain. Kita bersahabat dengan orang yang mulia. Sebab itu Nabi SAW suruh untuk kita bersahabat dengan kawan-kawan yang baik, untuk kita mencari kawan-kawan yang baik. Kita bagi contoh, saya bagi contoh kisah anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi. Dalam kisah tersebut, kita tahu pemuda-pemuda Al-Kahfi ini, mereka itu ditekan, ditindas, dan cara untuk mereka menyelamatkan iman mereka itu adalah dengan mereka lari, meninggalkan kampung mereka, meninggalkan bandar mereka ke satu kawasan gua, kan? Ke satu kawasan gua yang sempit. Dan ketika mana mereka melarikan diri, mereka itu diikuti oleh seekor anjing. Tanpa perlu saya membincangkanlah tentang anjing itu siapa, ada sebahagian cuba memberikan nama anjing ke harimau ke dan sebagainya. Ada itu perbincangan yang panjang. Yang mana itu yang pentingnya adalah Imam Qurtubi sebut dalam tafsirnya Al-Jami' Ahkamil Quran, dia kata anjing yang kita kata haiwan yang biasa itu, anjing menjadi mulia sehingga disebutkan namanya, disebutkan anjing itu di dalam Al-Quran dengan sebab semata-mata dia berkawan dengan pemuda Al-Kahfi. Kan? Jadikan pula manusia yang dikurniakan akal, yang diberikan kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lain. Kan? Dan Allah Taala sebut walaqad karramna bani Adam. Allah Taala telah memuliakan manusia itu secara keseluruhannya. Kan? Tanpa berbeza daripada makhluk-makhluk yang lain. Hebatnya manusia, walaupun gunung ganang itu lebih besar daripada manusia, tetapi mulianya itu adalah pada manusia itu sendiri. Dan sebab itu nilai nyawa itu adalah sangat besar. Nilai nyawa itu adalah sangat besar. Dan apabila manusia itu dia membunuh manusia yang lain, membunuh ataupun terbunuh, maka nilai yang perlu dibayar adalah 100 ekor unta. Yang mana kalau kita nilaikan seekor unta itu dalam RM7,000 atau RM8,000, maka 100 ekor unta itu dia akan pergi ke 700 atau RM800,000. Jadi kemuliaan manusia itu adalah sangat ditekankan oleh Allah SWT. Okay, balik kepada kisah Ashabul Kahfi tadi itu, anjing yang menjadi mulia dengan sebab dia bersahabat, dia mengikuti, dia menjaga orang-orang yang saleh tadi itu, pemuda yang saleh itu di dalam gua dengan dia duduk di luar, maka Allah SWT mengangkat namanya, bukan mengangkat nama lah, mengangkat kisahnya itu dan diletakkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Imam Al-Qurtubi sebut kerana dia bersahabat dengan orang yang mulia. Kita sendiri, kan, sebagai rakyat marhain, kan, kalau kita nak dibandingkan dengan haiwan peliharaan sultan, haiwan peliharaan orang kenamaan, kan, silap-silap haiwan itu akan lebih mulia berbanding dengan kita. Sebab apa? Sebab dia disandarkan kepada sesuatu yang lebih mulia daripada kita. Dan itulah yang berlaku kepada Ramadan. Ramadan itu dia menjadi mulia kerana di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Allah Taala sebut selepas itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah SWT turunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dia telah mengangkat kemuliaan Ramadan. Jadi bulan yang kalau kita nak bandingkan antara bulan Ramadan dengan manusia itu sendiri, maka manusia itu sebenarnya adalah lebih mulia. Kan, dari segi dalam Allah Taala sebut walaqad karramna bani Adam. Sebab makhluk yang termulia adalah manusia. Berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah Taala memuliakannya. Tetapi kemuliaan itu datang bukanlah semata-mata mulia seperti itu, tidak. Mulia itu dia perlu diikuti dengan
kebaikan. Adanya tuntutan-tuntutan daripada Allah SWT yang perlu diikuti. Dan sebab tu Allah Taala sebut walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah Taala kata Allah Taala mencampakkan di dalam neraka itu jin dan manusia kerana apa? Dan kerana adanya manusia itu ada hati tetapi dia tidak boleh menggunakan untuk berfikir. Tidak boleh membezakan antara baik dan buruk. Tidak boleh membezakan antara yang jahat dengan yang baik. Tidak boleh membezakan antara yang hak dan yang batil. Yang betul dengan yang salah. Ada mata tapi tak lihat. Kita tidak boleh membezakan sesuatu yang betul dengan yang salah. Kita tahu perkara tersebut salah tetapi kita tetap juga melakukannya. Dan ini saya cakap kepada diri saya sendiri kan. Kadang-kadang kita tahu tetapi dalam masa yang sama kita tetap juga buat. Bukanlah bermaksud saya yang bercakap ini kita yang terbaik, tidak. Manusia itu dia sama-sama berubah. Jadi ada telinga tapi tidak mahu mendengar nasihat-nasihat yang diberikan. Jadi bulan Ramadan itu Allah Taala muliakannya dengan Al-Quran. Apatah lagi manusia. Kita kalau kita boleh beramal dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan Allah Taala tidak pernah pun menghadkan bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu terhadap bacaan-bacaan yang tertentu, tidak. Kalau kemampuan kita itu pada level membaca juz amma dan kita boleh mengulang-ulang juz 30 itulah yang kita mampu. Dan kalau level kita adalah untuk kita mempertingkatkan bacaan Al-Quran itu melalui bacaan muqaddam sebagai contoh atau bacaan Iqra sebagai contoh, maka itulah level yang Allah Taala akan berikan sesuai dengan kemampuan kita. Allah Taala akan memberikan pahala 2 kali ganda. Ya tak. Manusia yang membaca Al-Quran secara merangkak-rangkak. Dan itu bukan satu kelemahan, tidak. Itu adalah satu proses. Dan kita sendiri dalam pembelajaran, kita bermula daripada kosong. Dan kita tidak pernah mengalah dalam kita belajar. Ya tak. Dia merangkak-rangkak membaca Al-Quran. Itu adalah satu ganjaran yang Allah Taala akan berikan kepada orang-orang yang sedemikian. Manakala orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan mendapat pahala ganjaran. Dia akan duduk bersama dengan kiramil bararah, kan? Dengan para malaikat, dengan para nabi, disebabkan kelebihan-kelebihan yang ada. Bukan bermaksud orang yang membaca Al-Quran secara merangkak, secara perlahan itu tidak mendapat ganjaran, tidak. Sebab itu Allah Taala, Nabi SAW sebut, Alif Lam Mim harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif Lam Mim itu ada 3 huruf. Dan alif 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan setiap 1 huruf itu dia akan mendapat 10 kali ganjaran minimum. Dan maksimumnya dia akan pergi ke 700 kali ganda, dan Allah Taala boleh memberikan ganjaran lebih daripada 700 kali ganda berdasarkan sifat pemurahnya Allah SWT, sifat Ar-Rahmannya Allah SWT, sifat Ar-Rahimnya Allah SWT kepada manusia. Jadi penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan mengangkat martabat bulan Ramadan. Jadi kita sebagai manusia sepatutnya kita merasa mengambil peluang untuk kita tertingkat martabat kita di sisi Allah SWT melalui bacaan Al-Quran. Okay, kemudian dalam bulan Ramadan juga, kan, antara sebab tajuknya adalah Ramadan kita, maka antara perkara yang kita boleh buat pada level kita, pada tingkatan kita sebagai seorang pelajar adalah dengan kita bersedekah pada kadar kemampuan yang kita ada. Dan kalau bagi adik-adik yang pernah duduk di sekolah, dan kalau yang makan, kalau macam saya, sekolah saya dulu makan dalam talam. So apa yang pelajar-pelajar yang nak bersedekah ni, dia akan beli makanan-makanan dekat kantin. Dan satu kuih itu dia akan belah 2 atau belah 3. Dan satu kuih dia akan belah 2 atau belah 3. Kemudian dia akan letak 1/3 kuih tadi itu letak dalam satu talam. Setiap talam akan dapat 1/3, 1/3, 1/3. Sebab itu adalah pada level kemampuan kita pada waktu tu, kami pada waktu tu sebagai seorang pelajar. Mungkin dia tak buat setiap hari, seminggu sekali. Tetapi itulah yang dia buat pada level, pada kadarnya sebagai seorang pelajar. Jadi kalau kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa yang mungkin Allah SWT berikan kelebihan
dari segi kewangan dan sebagainya, maka cubalah untuk kita berikan makanan kepada orang lain yang berkemampuan. Sebab kadang-kadang orang yang tidak berkemampuan ini dia tidak akan memberitahu kan ketidakmampuannya. Sebab apa? Sebab kita mempunyai maruah masing-masing. Saya sendiri pun dengan bila duduk housemate dengan rakan-rakan daripada Kemoja dan juga yang Malaysia yang tidak berkemampuan tersebut, kita ada tabung rumah, dan biasanya bila mereka tidak berkemampuan, dia akan ambil duit daripada tabung tu. Jadi saya dan dia orang tidak akan minta lah. Nakir hari ni aku tak ada duit lah, tak. Saya sendiri kita akan letak dengan dua orang lagi rakan yang berkemampuan, kita akan letak duit dalam tabung tu dan mereka akan ambil duit daripada tabung tu dan mereka akan belikan barang dan kita akan makan sama-sama. Kita ada jadual. Untuk kita menjaga maruah masing-masing, kan. Untuk kita memberikan bantuan itu pun sendiri sebenarnya memerlukan kepada seni. Yang mana seni tersebut perlu kita belajar untuk kita melihat bagaimana cara untuk kita memberikan bantuan. Sebab itu memberikan bantuan dan kita mengambil gambar tanpa kita minta izin orang yang susah itu sebenarnya adalah satu kesalahan. Kita mengganggu privasi mereka, melainkan yang kita mendapat izin daripada mereka untuk kita kongsikan perkara tersebut dengan rakan-rakan yang lain, dengan pembaca-pembaca di Facebook dan sebagainya. Jadi untuk memberikan sedekah, sebab itu dalam hadis yang lain, hadis qudsi, dan Allah SWT sebut tentang 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah SWT di akhirat nanti, naungan di arasy Allah SWT di akhirat nanti adalah, salah satunya adalah orang yang menginfakkan harta, yang memberikan sedekah melalui tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Maksudnya apa? Dia memberikan sedekah dalam keadaan diam-diam. Jadi bila kita nak memberikan bantuan kepada rakan-rakan kita, semampu kita, kalau kita boleh beri, kita bagi secara diam-diam. Tanpa kita membuat haibahan dan sebagainya. So, manusia itu dia mempunyai harga diri yang perlu kita raikan, yang perlu kita ambil kira. Jadi bersedekah pada bulan Ramadan ini, kita tahu Nabi SAW ini adalah seorang Nabi yang miskin. Sebab itu Nabi SAW dia kata, dia akan dibangkitkan bersama dengan kumpulan-kumpulan orang yang miskin. Sebab apa? Nabi SAW sendiri adalah Nabi yang miskin. Kita tahu Nabi ini dia ada macam-macam jenis. Ada Nabi yang kaya. Ada Nabi yang handsome. Ada Nabi yang mempunyai kita kata yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kerajaan. Sebagai contoh Nabi Sulaiman AS, Nabi Daud AS mempunyai kekuasaan. Tapi Nabi Muhammad SAW dia dibangkitkan dalam keadaan tidak ada apa-apa. Dan bila Nabi SAW meninggal, Nabi SAW wafat, apa yang ditinggalkan adalah warasatul anbiya, itu adalah al-ilmu, kan, ulama dan juga ilmu. Jadi dalam keadaan tidak memiliki apa-apa pun, Nabi SAW sendiri apabila datangnya bulan Ramadan, dia akan menjadi manusia yang paling pemurah. Kana ajwadan nas, kana Nabi SAW ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi dalam hadis disebut sebagai, dia kata apa? Nabi SAW itu adalah seorang Nabi yang pemurah. Dan dia akan menjadi sangat pemurah ketika mana datangnya bulan Ramadan. Jadi itu adalah satu perkara yang kita kena ambil kira untuk kita memberikan apa sahaja yang kita ada, sama ada banyak ataupun sedikit, kepada orang lain. Kita berkongsi dengan orang lain. Kan erti hidup pada memberi. Satu tagline daripada Ustaz Rizal. Dia kata erti hidup pada memberi. Bagi yang berkemampuan, percayalah, dengan memberikan sesuatu, hati kita akan lapang. Hati kita akan rasa tenang. Kalau kita mampu masak, kita masak dan kita berikan kepada rakan-rakan kita. Saya ada jumpa pensyarah di sekolah pendidikan.
dia memperuntukkan setiap bulan gaji dia, setiap pensyarah ni dia akan mendapat allowance kerajaan. Jadi dengan allowance kerajaan itu memang setiap bulan dia akan peruntukkan untuk diberikan kepada pelajar, memberikan makan kepada pelajar. Sampaikan dia kata pada bulan bulan Ramadan, setiap hari akan ada pelajar yang buka puasa bersama dengan dia di rumah dia. Sampailah ketiga dia kata yang tak ada bila mana, bila cuti semester. Cuti raya tu waktu tu baru dia rumahnya tidak ada pelajar yang datang berbuka puasa bersama dia. Jadi bila saya tanya dia kata bila kita memberikan makan kepada orang, perasaan ketenangan itu dia sangat berbeza. Ya betul kita beribadah itu kita akan dapat ketenangan. Bagi orang yang berkemampuan, ibadah itu ya betul memberikan ketenangan. Tapi kalau kita memberikan makan kepada rakan-rakan kita yang tidak berkemampuan, insya-Allah ketenangan yang lain yang kita akan dapat. Ia adalah satu perjalanan, satu perasaan yang sukar untuk kita gambarkan, yang sukar untuk kita ceritakan. Tetapi itulah yang akan dirasai. Itulah yang akan dirasai. Memberikan sedekah. Sama ada sedekah itu dalam bentuk memberikan bantuan apa-apa ataupun sedekah dalam bentuk memberikan makan kan. Dan memberikan makan kepada orang berpuasa ini juga sebenarnya adalah salah satu daripada galakan daripada Nabi SAW tanpa mengurangi pahala orang yang makan. Jadi Nabi SAW sebut, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Sesiapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Dia mungkin tidak berpuasa tetapi dia akan mendapat pahala puasa sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi itu bagi orang yang berkemampuan. Bagi orang yang tidak berkemampuan, banyak lagi perkara-perkara lain yang mereka boleh buat. Bertarawih kan. Dengan tarawih 8 rakaat kan. Ataupun kalau kita tidak mampu, kita tarawih 4 rakaat. Ataupun kalau kita tidak mampu untuk tidak sempat memang sibuk dan sebagainya untuk salat bertarawih, maka apa yang kita boleh buat adalah dengan kita salat isyak secara berjemaah dan salat subuh secara berjemaah. Dan itu insya-Allah kita akan dapat salah satu daripada fadilat qiyamul lail yang Nabi SAW sebut, "Man qama lailatul qadri aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan ganjaran daripada Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Bagi kamu nanti yang mungkin sekarang kita tidak merasai tentang kesibukan, mungkin bagi yang akan memasuki fasa bekerja, kita akan dihimpit dengan masa yang yang menghimpit kita kan, yang mana menjadikan kita sukar untuk mencari masa untuk kita melakukan ibadat-ibadat yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran ataupun yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Maka ibadah kita adalah melalui pekerjaan kita, dan kita niatkan supaya pekerjaan kita menjadi satu ibadah. Dan sebagai contoh, ketika ini mungkin sebagai kalau kamu ada adik-beradik ataupun saudara ataupun mungkin berkahwin dengan doktor kan, ketika mana saya berkahwin tu melalui isteri saya melalui fasa Ramadan 2 kali sebagai seorang houseman kan. Dan kita tahu tugas sebagai seorang houseman ini adalah sangat sukar kan, dengan sibuknya, dengan malam tak tidurnya. Jadi apabila datang bulan Ramadan, ramai doktor-doktor ini yang ketika dalam perkara houseman ini mereka sedih. Sebab apa sedih? Sebab tidak sempat untuk melakukan ibadat-ibadat seperti membaca Al-Quran, bertarawih. Dan kalau bertarawih pun contohnya habis kerja pukul 11, pukul 12 malam. Jadi bila dah balik rumah tu memang tak sempat nak buat apa pun. Dah balik rumah tu memang tidur sahaja. Bangun tu pun untuk sahur sahaja. Yang memang sangat penat kan. Memang sangat penat. Dan isteri saya pun pernah ada pengalaman
duduk di dalam labor room, masuk pukul 7 pagi dan keluar semula pukul 11 malam. Berdiri tanpa duduk kan. Sorry, bukan dalam labor room, apa nama, operation theatre, dalam bilik pembedahan. Masuk pukul 7 pagi dan keluar pukul 11 malam. Buka puasa di dalam OT, operation theatre. Waktu azan pukul 7 suku waktu tu. Dan makanlah, makan kurma dan sambung balik. Jadi itulah ibadat yang mereka lakukan, yang sesuai dengan kemampuan, dengan kesibukan mereka, tanpa kita perlu berasa terlalu sedih. Dan mungkin ada yang tidak sempat untuk berterawih selama 30 hari. Jadi banyak lagi pakej-pakej lain yang boleh dilakukan. Dan sebagai seorang pelajar, kita perlu kreatif. Dan kita perlu niatkan setiap perbuatan kita niatkan sebagai satu ibadah. Study sebagai contoh. Kita ada exam. Kita niatkan study kita itu sebagai satu ibadah. Niatkan kerana Allah SWT, dan study itu juga adalah satu kewajipan. Untuk kita cemerlang itu adalah satu kewajipan. Satu tuntutan kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah satu kewajipan bagi setiap muslim. Jadi bila kita berniat sesuatu itu sebagai satu ibadah, maka tak adalah rugi kehidupan harian kita, kan. Islam ini sebenarnya adalah agama yang mudah, kan, untuk kita beribadah, untuk kita melakukan pengabdian kita kepada Allah Taala tanpa kita perlu terseksa. Malah kalau kita berpuasa dalam keadaan kita rasa tak mampu untuk berpuasa, Allah Taala benarkan untuk kita buka. Kan? Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan kalau kamu sakit itu maksudnya apa? Para ulama sebut sama ada kita memang betul-betul sakit ataupun kita rasa kalau kita teruskan puasa kita akan jadi sakit. Pun para ulama benarkan untuk kita tidak berpuasa sampai tahap macam tu. Dan sebab kita tahu ada orang-orang yang memang tidak boleh berpuasa, dan perlu makan, dan perlu minum, kan. Jadi semua itu adalah satu keringanan rukhsah yang Allah Taala berikan kepada mereka. Okay, bagi yang kita doa supaya Allah Taala memberikan kita masa umur yang panjang untuk kita masuk ke fasa 10 hari yang terakhir, iaitu fasa dikhususkan pada waktu itu dengan malam Al-Qadar. Dan Allah Taala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu malam Al-Qadar. Sebab apa dinamakan malam Al-Qadar ni, banyaklah perbincangan dalam kalangan mufassirin. Antaranya pada waktu itu ditakdirkan, ditentukan, diberikan kelebihan yang tidak ada pada malam-malam yang lain. Kan, dan pada malam itu juga diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih kurang 83 tahun. Kerana apa? Satu malam yang kita dapat, ia akan menjadikan kita mendapat pahala sepanjang hidup kita. Satu malam yang kita buat menjadikan kita cukup ibadat yang kita buat. Cumanya masalahnya adalah kita tidak tahu bilakah berlakunya bulan Ramadan. Kita tidak tahu bilakah berlakunya malam Al-Qadar. Yang kita tahu ia berlaku pada 10 malam yang terakhir, dan dalam riwayat yang lain kata malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir. Dan malam yang ganjil itu juga kadang-kadang khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Kan? Sebab Allah Taala sebut 10, Nabi SAW sebut 10 malam yang terakhir. Katakan kalau tahun tersebut Ramadan itu jatuhnya ataupun berlakunya 29 hari. Dan contohnya 29 hari. Jadi 10 malam yang terakhir itu dia akan bermula pada pada hari yang ke-20. 20 sehingga ke-29. Jadi ganjilnya itu bermula di mana? Dan ganjilnya itu bermula pada 1 daripada 10 ataupun 21 Ramadan. Kalau 1 daripada 10 dia akan bermula pada malam yang ke-20.
Tapi kalau 21 Ramadan, dia akan bermula pada malam yang ke-20, 21. Jadi itu pun juga dibincangkan di kalangan para ulama. Jadi sebab itu yang terbaiknya adalah untuk kita mula sahaja daripada malam ke-20 sehinggalah ke malam yang ke-30 untuk kita teruskan usaha untuk mencari malam Al-Qadar. Kenapa dia mulia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Malaikat akan turun pada malam tersebut. Warruh. Dan ruh ini merujuk kepada Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dengan keizinan daripada Tuhannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka mereka akan berada dalam keadaan sejahtera sehinggalah terbit fajar. Jadi cumanya secara spesifiknya kita tidak tahu bilakah berlakunya malam Al-Qadar. Jadi dan yang terakhir, apabila datangnya 10 malam terakhir, maka kalau kita mampu untuk kita beriktikaf. Kalau kita tidak mampu untuk beriktikaf di masjid, mungkin kalau sebelum ni 2 tahun tu ada PKP, kita tak boleh lah. Tapi zaman sekarang ni, insya-Allah kita doalah supaya tahun ni kita boleh beriktikaf semula di masjid. Dan kalau di UTM, saya tak pastilah kalau sama ada pengurusan MSI akan benarkan untuk beriktikaf. Tapi kalau tidak boleh beriktikaf bagi pelajar-pelajar perempuan, boleh beriktikaf di tempat yang kamu biasa solat di asrama. Jadi kalau kamu boleh khususkan satu kawasan, kalau satu bilik yang boleh khusus untuk solat di kawasan tersebut, maka khususkan di beranda itu tak masalah lah. Ataupun di dalam bilik yang boleh khususkan untuk solat, maka kawasan tersebut kamu boleh niatkan ia sebagai satu kawasan musalla pada bulan Ramadan. Cumanya bila kita niatkan untuk kawasan musalla, maka kita perlu meraihkanlah ada adab musalla tersebutlah, perlu masuk dalam keadaan tidak boleh melaluinya mesti dengan menutup aurat, dengan dalam keadaan yang bukan berhadap besar dan sebagainya, kan. Sama yang terpakai pada hukum masjid. Tapi ia adalah sesuatu yang boleh dilakukan tanpa kita memberikan alasan, kan. Sebab yang saya sebutkan tadi itu, Islam ini adalah satu agama yang memberikan kemudahan, yang sangat menggalakkan umatnya untuk beribadah dalam keadaan apa sahaja sekalipun. Kan? Kalau kita tidak mampu untuk berwuduk dengan air, maka kita boleh bertayamum. Kan? Dan juga kalau memang tak boleh nak bertayamum, maka kita solat dalam keadaan yang kita boleh solat, kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab kita tahu ada penyakit-penyakit, ada masalah kulit yang memang guna tanah pun tak boleh. Kan? Guna air tak boleh, guna tanah pun tak boleh, maka dia solat dalam keadaan kemampuan yang dia boleh. Kan? Itu adalah satu keringanan yang khusus yang Allah Taala berikan kepadanya. Dan sahabat Nabi SAW ada yang kulitnya sensitif. Kan? Abdul Rahman bin Auf, kita tahu dia orang kaya. Kan? Jadi kulitnya sensitif. Bila kulit sensitif, Nabi SAW benarkan untuk dipakai sutera. Pakai baju sutera sebab sutera ni mungkin lebih lembut, lebih sesuai dengan kulitnya. Jadi itu sahajalah mungkin kot kongsian santailah daripada saya. Harap dapat memenuhilah objektif tujuan jemputan daripada Dr. Faizwan, insya-Allah. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nakib Hamdan atas penjelasan panjang lebar tadi, bermula dengan kenapa kita kena puasa, syariat puasa, nabi-nabi terdahulu lain syariatnya, sampailah kepada istimewanya Ramadan ni bukan hanya untuk orang tertentu tapi untuk semua. Kita sempat tak sempat, mampu tak mampu, sekadar yang kita boleh. Kalau tak dapat iktikaf tadi tak dapat iktikaf masjid, iktikaf kat bilik. Tempat mana kita biasa solat, duduk iktikaf kat situ pun dapat iktikaf juga. Maknanya tak ada tempat spesifik dan sebagainya, mengikut kemampuan. Kalau dulu kita PKP tak boleh pergi masjid Ustaz tu iktikaflah kat rumah, tarawih kat rumah kan. Boleh kita buat begitu. Maknanya Ramadan ni satu bulan untuk kita tingkatkan amalan kita, tak kira semampu mana yang kita boleh lakukan. Jadi insya-Allah Ustaz memang tercapailah objektif kita ni, kita nak faham kan. Maknanya bulan Ramadan ni bukan untuk orang yang tertentu yang ada kemampuan tertentu di tempat yang tertentu dan sebagainya. Ada orang bulan Ramadan ni mampu pergi ke Mekah Ustaz, duduk Mekah sebulan kan. Raya baru balik. Maknanya tu dia mampu ke sana kan, tak apa silakan.
Maksudnya tapi kita atas kemampuan kita, setara mana kita nak tingkatkan amalan, kita cuba Ustaz insya-Allah. Okey Ustaz, kalau kita buka sikit soalan Q&A, kalau ada soalan daripada para peserta, silakan. Boleh buka mic. Okey. Ataupun nak type di chat pun boleh. Silakan. Kita ada sikit masa lagi. Silakan. Habil ni, Habil ada Habil? Ni pelajar-pelajar saya yang saya dah pastikan dia datang. Habil ada Habil? Ya, doktor, saya kat sini. Ada, okey. Ada Habil. Habil ada soalan tak? Tapi tak ada soalan. Tak ada soalan Terima kasih atas ceramah tadi. Okey. Alright, ada lagi tak? Ada soalan tak? Nak ditanyakan silakan. Jangan malu-malu. Nak type di chat pun boleh. Pasal Ramadan kita special untuk Ramadan ni. Lepas ni ada kelas kan? Boleh ni nak tanya sikit lagi soalan kalau ada. Jangan lupa semua isi ni borang kehadiran yang saya borang kedatangan yang saya letak di chat room tu. Ustaz, tu ada soalan tu. Ada soalan? Okey, ada soalan. Okey, sama-sama. Tanyalah sikit kan. Jauh kita jemput ustaz ni daripada ATI ni. Silakan, soalan. Adik-adik belajar. Ustaz, saya lah tanya Ustaz. Soalan dengan dia orang ni. Ada Ustaz, ada orang kata tentu yang ni lah bukan kita nak cakap siapa-siapa lah mungkin untuk kita sendiri juga. Yang mana awal-awal Ramadan tu tak berapa nak ambil pot sangat, tak peduli pun macam biasa je. Tiba-tiba 10 malam terakhir ni baru nak pulun. Yang 20 yang awal tu solat pun lewat puasa pun sekadar tahan lapar je lah membawang still on. Okey. Ustaz apa pandangan Ustaz pasal kaedah macam ni lah, ada setengah yang buat macam ni 10 terakhir tu baru nak dapatkan betul-betul tingkatkan apa benda perkara-perkara baik, ibadat sebagainya. Silakan Ustaz. Okey, jadi dia ialah maksudnya daripada tak buat langsung kan, lebih baik buatlah kan. Cumanya macam kita sebutlah, Ramadan ini adalah bulan perubahan. Kita tak tahu dia punya turning point-nya tu datang waktu bila kan. Tugas kita adalah untuk kita berdoa supaya even kita sendiri pun kita tak tahu turning point kita kat mana. Kita tahu kita sendiri sebagai seorang manusia, kita kan ada kelemahan kita akan ada kekurangan kita. Sebab tu kita ni namanya manusia. Kan? Kalau malaikat tu lain, memang kita ni manusia. Dan manusia tu dia tidak akan lari daripada kesilapan, lari daripada dosa. Dan kita pun tahu dosa yang kita buat itu kadang-kadang dilakukan secara sama ada sengaja ataupun tak sengaja, kerap ataupun kadang-kadang. Dan untuk kita meninggalkan, kadang-kadang kita dalam proses nak cuba meninggalkan, membawang ke apa ke, tapi dalam masa yang sama, ialah kadang-kadang terlepas. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut, wa khairu khata'ina tawwabun. Orang yang melakukan kesilapan itu yang sebaik-baiknya adalah orang yang bertaubat. Jadi turning point kita tak tahu. Ada kadang-kadang turning point-nya datang waktu awal Ramadan. Ada kadang turning point itu datang di pertengahan Ramadan. Ada kadang turning point itu datang di akhir Ramadan. Yang lebih sedihnya adalah bila mana dia keluar daripada Ramadan tidak dapat apa-apa kan. Itulah yang lebih sedihnya kan. Dan kita pun doa supaya Allah Taala tidak menjadikan kita atau kita sendiri tidak bergraduasi daripada usia Ramadan dalam keadaan sedemikian. Mungkin dah lebih 10 kali kita melalui Ramadan, lebih 20 kali kita dah melalui Ramadan. Jadi proses itu dia akan sentiasa berterusan. Kalaulah sekali Ramadan itu boleh menjadikan manusia berubah, nescaya Allah Taala tak perlu pun menjadikan ibadat itu dilakukan secara banyak kali. Dan sebab Allah Taala tahu bahawa manusia itu dia memerlukan kepada proses yang berterusan. Dan proses kerohanian itu, tingkatan kerohanian itu perlu dilakukan secara berterusan.
Ibadat kita ada banyak jenis. Ada ibadat harian, solat. Ada ibadat mingguan, solat Jumaat. Ada ibadat bulanan, puasa sunat bulanan, hari putih ke. Ada ibadat yang bersifat tahunan macam Ramadan. Ada ibadat yang bersifat setahun sekali, dan haji. Bagi yang berkemampuan. Bagi yang tak mampu memang uh, tak perlu buat apa-apa. Kecuali solat lah. Solat ni macam mana pun kita kena solat lah. Kan? Jadi untuk yang tidak berkemampuan ataupun yang nak fokus kepada, dia yang masalahnya memang daripada awal lagi dia dah fokus terus yang belakang lah. So eloknya adalah untuk kita cuba daripada awal. Mungkin daripada awal itu dia bukan tak buat langsung. Dan kita buat, cuma ibadat yang kita buat itu dia tidak sehebat ibadat kita di akhir Ramadan. Solat ni insya-Allah lah semua orang solat kan. Okey, demikian tadi. So, jangan aim akhir je. Okay, kita try daripada awal. Kita tingkatkan apa benda kita boleh semampu kita lah untuk meningkatkan amalan kita lah. Di Universiti Ramadan satu sebut tadi. Universiti Ramadan. Jangan grad kat Syawal tu habis semua apa nama ni? Ustaz pancit habis semua Solat tak ke mana, Quran pun tak ke mana. So harapnya kita dapat ini lah istiqamah lah amalan kita, apa kita start ubah di bulan Ramadan ni kita dapat bawa ke bulan-bulan lain insya-Allah. Ustaz, saya rasa itu saja program kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas penggantian last minute. Ustaz kita nak bagi jadi juga program ni supaya momentum tu sentiasa ada untuk program-program yang berbentuk spiritual quotient ataupun SQ, terutama halakah macam ni. Dan kita harapkan sebenarnya soalan daripada para pelajar kita supaya lebih banyak perbincangan dan sebagainya. Tak apa, mungkin hari ni malu-malu lagi. Okay, kita next insya-Allah kita akan adakan banyak lagi program sebegini yang lebih bersifat two-way communication, bukan one-way communication. Supaya ada perbincangan insya-Allah. Apa? Okay, it's okay, tak ada masalah. A good start. Kehadiran pun ramai. Alhamdulillah 70 lebih daripada tadi. Konsisten. Kerana ada kelas ni dah keluar lah ramai. Okay, terima kasih banyak sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nakib Hamdan, Syarah Akademi Tamadun Kanan Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan FFSH UTM, atas kesudian menyampaikan perkongsian berkenaan Ramadan kita semua. Ramadan kita, bukan Ramadan orang lain, Ramadan kita. Sehingga kita bertemu lagi di lain masa, lain waktu dengan program lain ke insya-Allah. Perkongsian yang lebih Ustaz lebih ilmiah dan lebih lebih ada perbincangan daripada adik pelajar yang kita harapkan. Untuk itu saya akhiri sesi kita dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey. Nanti kita roger. Boleh. Okay.